Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hai Bibi, morning. So kacau Bibi. Okay. Basah tak? Tak basah. Bagus. Assalamualaikum. Pagi semua. Okay. Pagi ni alhamdulillah kita jumpa lagi. Itulah saya pegang boleh Korang sihat tak? Thank you so much. Pagi-pagi dah. Saya sukalah live pagi-pagi pukul 8 ni. Nampak tak saya dah berapa banyak kali awalkan live saya. Sebab saya suka pukul 8. So semua orang pun yang memang berpagi-pagian pukul 8 insya-Allah saya rasa dah siap ataupun sedang bersiap nak pergi kerja ke. So sambil-sambil bersiap tu korang boleh tekan button live dan jangan lupa tekan share. Pagi Puan Izzah, pagi Mimi. Assalamualaikum semua. Cantik tudung ya. Saya minat pula dekat tudung Rizman Ruzaini ni. Yang diorang baru buat ni. Sebab tudung ni senang dibentuk dan of course dia menutup aurat. InsyaAllah. Sebab dia labur kan. So bila kita labur kan dia okey lah. So siapa nak dapatkanlah. Jangan beli dengan saya. Saya juga adalah pembeli. Cuma lately ni Rizman Ruzaini keluarkan tudung macam ni pelbagai colour. So boleh dapatkan dengan depa lah. Kan? Okay, pagi ni apa? Tajuk saya tulis apa? Aku dah lupa. Too many cooks will spoil soup. Kalau US lah dia panggil soup. Kalau UK dia panggil broths. Okay? B-R-O-T-H. Kalau korang ada noksa, dia broths kan. Dia tulis tu. Kita duduk lah So pagi ni saya nak cerita pasal apa maksud tu. Saya nak terangkan dalam bahasa Melayu lah. Tajuk je bahasa Inggeris. Dia macam ni. Kalau terlalu contoh kita masak sup Sup adalah makanan yang simple. Apa korang pagi-pagi dah gelak Confuse aku ni. Tolong share. Tolong share. Belanja love. Jangan belanja gelak je, belanja love sekali. Tak tahu lah korang semua happy. Will spoil the soup. Thank you. Tim saya bantu. Dia kena ada kat sup tu. Okay. Kalau kita masak sup senang, sup sayur ke, sup daging ke, sup ayam ke. Tukang masak tu seorang cukup lah. Kalau tiba-tiba saya masak, tiba-tiba saya panggil bibik saya. Bibik saya ada beberapa kan. Dewi rasa ni masin puan. Saya pernah buat tau. Saya masak apa saya tak ingat. Dewi rasa ni kurang masin puan. Saya tambah lagi garam. Mani, tiba-tiba mani lalu. Masak sekejap kan. Mani rasa ni. Mungkin masa tu saya pernah hilang deria bau waktu saya kena COVID. Bulan 2 hari tu. So saya memang minta dia orang rasa lah. So ramai pula yang merasa masa tu. Tiba-tiba rasa dia memang macam entahlah, aku tak tahulah. Muka suami saya makan pun macam muka orang kesian kat saya tukang masak tu. Jadi kalau kita panggil ramai sangat orang tukang rasa sebelum sup tu dihidangkan, masih ada latar kuali lagi. Ia lama-lama akan buatkan, kan setiap orang yang rasa dia akan bagi pendapat, okey kurang rempah ni, tambah rempah lagi. Lepas tu nanti sekejap lagi seorang lagi kan tiba panggil anak kita pula. Anak kita pula kebetulan suka manis. Umi tak rasa apalah, padahal dah rasa masin, dah rasa sedap dah. Tiba dia suka manis, dia kata Umi tak berapalah Umi. Apa yang kurang, nak tambah apa lagi? Tambah gula sikit Umi. Tak tambah gula, setengah sudu kata. Dah sup kita lama-lama jadi hancur. Nak kata sampah tak baik lah kan, makanan kan. Tapi jadi hancur rasa tu. So tu maksud dia banyak sangat tangan buat satu perkara, memutuskan suatu perkara akan membuatkan result, keputusan untuk satu keputusan tu. Keputusan yang diambil untuk suatu keputusan tu tak cantik. Ataupun hasil akhir, contoh kita buat video. Video. Untuk edit, cukuplah seorang. Tuan kalau dia nak minta pendapat ke apa, cukuplah dia tanya guru dia. Kan ketua dia, seorang dah. Tak payah tanya kawan-kawan dia yang lain. Ni. Tanya orang bahagian grafik. Dia akan cakap, ni grafik ni. Tanya orang bahagian sale. Ni tak boleh ni. Orang kalau pelanggan nak tengok yang macam ni. Dia tanya orang bahagian, sekejap dia tanya orang bahagian operation. Operation nak tengok apa pula dekat video tu. Kan?
Jadi cantik tak video tu? Tak cantik lah, Caca Marba. Dia macam cantik sebab banyak idea, tak? Sebenarnya video tu tak akan hasil video yang hasil kita ni bila kita dah diberi amanah buat satu keputusan. Actually sebenarnya orang percaya pada kita tau. Kalau saya dah lantik manager, okay, kita ada manager sale. Sebenarnya saya dah percaya pada manager tersebut. So bila manager tersebut, bila dia nak buat satu keputusan, dia tak berani dan dia tak berani tanggung risiko atas keputusan yang dia buat. Dia pun tanya kawan-kawan, tanya manager lain maybe, tanya anak buah dia mungkin. Padahal keputusan tu kadang-kadang simple je. Simple je keputusan tu. Dan paling parah sekali, bila kita ada outsource. Kita upah outsourcer, kita upah orang luar, pakar dari luar. Contoh kita nak, okey kami nak buat iklan. Kami nak buat iklan, contoh kat radio. Contoh saya nak buat iklan radio. Okay, dia tanyalah kita, okay, puan, tuan nak apa? Saya dengan Tuan Najib especially nak apa? Nak macam mana? Nak iklankan apa? Nak orang ingat apa tentang kita? Nak iklankan brand ke? Momentum internet? Nak iklankan kelas ke? Atau program kita ke? Ataupun kita nak iklankan supaya orang masuk kita punya high network client ke? Kan? Kita yang kena bagi tahu dia dengan jelas. Dan kita ada rule tak? Ada kita punya prinsip tak? Setiap company ada prinsip masing-masing. So dia letaklah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semua. Saya terus masuk kepada tajuk Too many cooks will spoil the soup. So banyak sangat tangan dalam satu perkara tu, dalam satu pekerjaan tu akan membuatkan keputusannya tak cantik. Itulah maksud dia. So saya teruskan. So bila kita dengan outsourcer, dengan pakar tu dari luar, dia kan nak kenal kita apa semua. So kita cukup bagi tahu kita macam ni, kita nak macam ni. Dan kita ada rules sikit, kita tak nak, tolong avoid 1, 2, 3 perkara ni. Cukup. Then kita serah pada dia untuk buat sebab dia pakar. Jangan sampai nanti dia buat kita, ni kenapa macam gini? Ni tak nak tak cantik kejap lah nanti lepas 2 minggu call lagi. Saya rasa saya nak tukar lah. Saya nak tukar iklan tu untuk apalah. Kalau kita panggil CTA lah, call to action. Kan? Kita panggil kita nak apa tujuan sesuatu tu kita buat. Untuk apa saya punya sarapan pagi, minda momentum ni pagi-pagi ni saya nak apa? Saya fikir saya nak fokus kepada selain daripada motivasi bisnes, saya juga nak fokus kepada motivasi pasangan-pasangan yang buat bisnes. So biar dia align, biar suami dan isteri tu sama-sama. Kan? Kalau kita pergi, saya belum pergi haji, doakan saya. Kalau kita pergi haji atau umrah lah umrah alhamdulillah saya dah pergi sekali. Kita kena rajinkan berdoa bersama-sama suami isteri. Suami doa, isteri aminkan. Dan isteri bagi tahu suami, abang nak contoh, saya cakap contoh, abang nak rumah lah satu dekat KL contoh. Minta suami kata, okey abang doakan. So sama-sama align. Jangan sampai tak payahlah rumah kat KL dah tak jadi doa pula. Tak jadi alignment pula. Betul tak? So nak makbul macam mana? Allah Ta'ala nak tengok apa? Macam saya cakap hari tu sebelum ni. Pasangan yang serasi. Serasi tu apa? Serasi tu sama-sama betul je ke? Sama-sama gembira je ke? Sama-sama serius kata tak? Serasi tu sama-sama bertahan untuk rumah tangga. Rumah tangga yang kita pilih untuk dirikan. Tu sama-sama bertahan. Dalam nak bertahan tu kita adalah bergaduh kejap. Kita dalam bincang-bincang untuk dapat keputusan tu ada gaduh. Ada merajuk-merajuk sikit. Ada keluar mata sikit. Sampai ada berehat sekejap. Okeylah, tak dapat keputusan lah hari ni. Besok sambung bincang lagi. Dalam masa nak tunggu besok tu, kita buatlah kajian sikit. Ni tak kira lah keputusan apa tau. Keputusan untuk keluarga ke, untuk ibu bapa ke, untuk anak-anak ke, untuk keputusan dalam bisnes ke. Semua nak kena, nak kena buat kajian. Tak boleh kita cakap, tak kira saya nak ni juga. Itu keputusan berdasarkan emosi. Kita perempuan saya faham, para isteri, mak-mak semua. Kita punya ujian adalah emosi. Kita selalu letak emosi kita di depan. Korang dah share ke belum? Morning semua. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sentiasa support kami di Momentum. Sentiasa support saya. Siapa yang saya cuma nak ingatkan, kita ada buat RPM sebelum ni. Dan kita faham ramai yang ada hal waktu program RPM tu berlangsung. Dan seperti semua sedia maklum, RPM kita adalah RM10 sahaja. Dan hari ni kita buat real life.
Real Life RPM, siapa yang belum daftar atau siapa yang belum cuba nak tengok kelas kita macam mana, daftarlah di naktarikpelanggan.com dengan hanya RM10 sahaja. InsyaAllah saya yakin anda semua tak akan menyesal jika anda berniat untuk memajukan diri atau bisnes. Bukan niat untuk, kita nak tengoklah RPM ni, momentum ni buat sebenarnya cakap je ke ataupun kita nak tengok keburukan orang ni. Memang korang akan nampak tau. Banyak tau. Pada saya pun, korang tengok muka saya ni, banyak kalau korang niat, nak apa benda kat Puan Izzah. Puan Izzah ada jerawat, Puan Izzah ada apa semua kan. Banyak. Tapi cuba jadi mata lebah. Kita tengok yang cantik-cantik saja pada sesuatu perkara, pada manusia tu. InsyaAllah, orang yang bermata lebah ni, hati dia insyaAllah bersih. Hati dia insyaAllah jernih. Termasuk bila kita tengok pasangan. Korang lagi tahu pasangan korang macam mana, betul tak? Isteri atau suami lah yang paling tahu pasangan dia, baik dia apa, buruk dia berapa banyak. Mostly. Takkan saya kata, saya tak kenal pasangan saya lagi. Samalah, saya pun kita tak dapat kenal semua. That's why dia makan masa. Tahun ni kita nak kenal, karakter dia kita terjumpa yang ni. Rupanya dia pemarah juga. Tiba tahun depan kita ternampak lagi karakter apa. Semua, siapa yang bagi nampak tu? Allah Ta'ala. So Allah Ta'ala bila dia bagi nampak, bila korang nak cari, korang dapat lah. Kalau korang cari baik, niat korang ni, hati korang nak cari baik, korang dapat baik. InsyaAllah. So korang sihat tak hari ni, pagi ni? Faham tak saya terangkan pagi-pagi dah masuk tajuk kan? Terima kasih banyak yang dah share. Terima kasih banyak. Saya tengah tunggu best pernah join RPM ni. Terima kasih Aniza. Terima kasih Puan Aniza. Bersangka baik betul Ummul Bariyah. Betul kita kena bersangka baik. Apa lagi yang kurang? Saya ingat saya tak nak lama sangat hari ni. Saya ingat kita just itulah saya nak beritahu benda tu je lah. Kalau korang buat keputusan, contoh kalau korang dah bagi suami buat keputusan, kan? Kita kena ikutlah keputusan dia. Nak bergaduh tu PM tepi. Contoh kita dah panggil tetamu datang, kita nak bincang. Ataupun kita punya manager kan tetamu juga datang, bincang. Kalau depan manager nak bergaduh tu, diorang dah tahu dah. Kalau Puan Izzah, Tuan Najib bergaduh tu sebab memang untuk company. Memang untuk nak cari keputusan yang betul. Dan keputusan tu memang kami nak cari yang terbaik untuk tim dan untuk customer kami, untuk pelanggan kami. Tapi kalau orang luar ni yang tak apa nak kenal kita, dan yang kita baru je lantik sebagai outsourcer kita, kita janganlah tunjuk bergaduh tu depan-depan sangat. Kita kena dah siap-siap tau deal. Okey abang, ni cik ni datang nanti abang punya keputusan saya ikut je lah. Macam tu. Kalau tak puas hati ke apa, kita just tanya balik belakang tu nanti. Ataupun kalau kita memang betul-betul dalam hati kita, nak kena cakap lah. Sebelum satu benda dibuat, sebelum outsourcer tu buat kerja dia, dan kita supaya kita tak nak ganggu dia waktu dia dah running. Kalau dah running, nak ganggu melibatkan kos tau korang. Dan outsourcer kita tu, pelanggan dia bukan kita seorang. Tolong jangan perasan sangat. Pelanggan dia ramai. Yang bayar dia ramai. Kalau tidaklah dia dikatakan pakar. Kalau kita seorang je yang ambil dia, pelik lah pula kan. Mestilah kita akan pilih daripada kalangan yang kita dapat testimoni. Outsourcer ni bagus. Okey, yang ni bahagian ni bagus. Dia ni bagus. Kalau buat akaun ke apa kan. So kita ambil lah dia. So dia ramailah pelanggan. So kita tak payahlah tunjuk kita ni macam king or queen. Mentang-mentang kita bayar. Duit kita bukan besar pun. Saya nasihatkan diri saya dan juga semua yang mendengar pagi ni. Yang paling besar, yang patut kita besarkan ialah adab. Saya tuan-puan. Yang patut kita besar-besarkan ialah adab. Baik adab kita kepada mereka maupun adab orang kepada kita. You all suka tak? You all dibayar, tapi orang yang bayar korang ni punyalah na'udzubillahi min zalik sombong. Dia ingat dia dah bayar kita, so dia boleh arahkan kita buat apa saja. Lainlah kalau dia bagi kita segunung emas pun, kalau tak ada adab, saya rasa saya pun tak sudi nak terima segunung emas tu. Sebab dengan adab ni akan buatkan kita rasa seronok nak buat kerja. Dengan adab ni, kita akan rasa smooth nak buat kerja. Dan paling penting, bila kita mengutamakan adab di depan dalam setiap perbuatan, pergaulan, keputusan, perbincangan, musyawarah, Allah Ta'ala yang akan bagi berkat sehingga keputusan ataupun hasil akhir tu, apa-apa yang kita nak buat, Allah yang bagi berjaya. Yang bagi berjaya bukan kita korang. Yang bagi kita hanya usaha. Allah dah pesan banyak kali, kita hanya usaha. Itu pun, kalau siapa pernah dengar, siapa pernah sekolah agama Johor, usaha tidak meninggalkan bekas.
Faham tak maksud tu? Saya dulu tak faham kanak-kanak dulu masa belajar kan. Usaha tidak meninggalkan bekas tu maksudnya, siapa nak tahu? Saya baik hati kan, saya terus cakap. Siapa nak tahu? Kau tuan Najib tanya, nak tahu tak? Nak tahu tak? Tak nak tahu surah. Korang dah share ke belum? Hai korang. Terima kasih banyak sudi join pagi-pagi ni. Dengan ada berkat betul Insuri, betul sangat. Usaha tidak meninggalkan bekas tu maksudnya kalau kita usaha semata-mata belum tentu berjaya korang. Belum tentu. Kalau betul pun berjaya, jangan perasan itu sebab usaha kita. Percaya, kena ingat apa-apa kejayaan kita semuanya Allah yang bagi. Semuanya Allah yang izinkan ia berjaya. Mungkin Allah melihat juga usaha kita yang keras. Siapa usaha keras, memang Allah akan bantu. Tetapi kita kena masukkan juga dengan adab. Menyantuni manusia. Menyantuni tim kita yang dah juga sama-sama bekerja. Saya sangat respect saya punya tim sebab saya percaya antara kejayaan besar momentum, insya-Allah lah kita jadi besar kan, adalah kerana tim kami bersungguh-sungguh dalam kerja mereka. Tak kiralah saya letakkan apa, magic number apa, target apa. Pada mereka, mula-mula mereka kata, ya Allah, penatnya macam tu kan. Tapi saya nampak mereka still buat. Baik Puan Izzah, kami cuba, kami usaha Puan Izzah. So kita juga ajar tim kita untuk musyawarah. Sebab keberkatan tu paling penting. Keberkatan dengan kejayaan, keberkatan dekat dengan kejayaan. So apa-apa tuan-puan, carilah berkat dulu. Fikirlah ni apa yang berkat ya kalau kita bergaduh dengan suami. Saya baru-baru ni ada sikit je. Bertikam lidah lah Mula-mula panas tau, panas. Lepas tu saya, macam biasalah, kita bila marah kita jangan duduk situ lama-lama, takut nanti kita keluarkan perkataan yang lagi tak best kan. Suami saya pun sama. So kita tinggalkan bilik sekejap. Saya duduk bilik depan tu je, tak jauh pun. Berapa langkah tu je dah sampai bilik depan kan. Rumah saya bukan besar sangat pun kan. Besar-besar insyaAllah. Terima kasih banyak kan korang cakap aku tak bersyukur pula. Rumah saya insyaAllah Alhamdulillah selesa. So saya pergi bilik anak saya. Saya duduk bertenang. Saya duduk macam melayan dulu lah. Melayan perasaan dulu. Macam tu kan. Tapi kan korang, saya kan baca buku korang. Tahu tak? Antara buku-buku yang saya baca kan kitab. Kitab-kitab agama. Itulah saya kata. Kita kalau buat sesuatu perkara, kalau contoh saya baca buku malu tak? Kalau baca buku agama, tapi ikut sangat emosi sampai lupa pada Allah. So Allah nak suruh kita apa bila kita ada pergaduhan? Allah nak suruh kita lembut hati, maafkan suami kita. Ataupun lembutkan hati kita ni supaya kita pergi minta maaf. Siapa salah, siapa betul tak penting Kadang-kadang siapa yang bagi kita nak bertikam lidah tu sekali lagi saya ingatkanlah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bila dia kata nak uji, dia uji. Kita pun macam tiba-tiba, gaduh dah, alamak, aku tak ada niat pun. Aku nak gurau je tadi. Betul, kadang-kadang kita niat, siapa pernah macam saya, nak gurau dengan suami, tapi suami tu take serious pula. Dah kita pun sentap juga. Jadi gaduh kan, tak pasal je korang gaduh. Siapa yang bagi izin tu? Allah lah. Allah nak tengok apa sebenarnya? Allah nak tengok iman kita lah. Allah nak tengok, ni kau kata kau ada ilmu agama sangat lah. Kan, kau guna ke tidak? Itu yang kata bila kita ada ilmu, kalau tak amal, tu panggil apa rugilah, rugi. Rugi sangat. So Allah nak uji kita. Izzah, kau dah baca tajuk ni kan? Allah mesti tahu kita baca tajuk apa dalam buku. Jadi sampai masalah kita kena proof. So, apa yang terdetik di hati saya, Izzah, bila ada pergaduhan, sebenarnya yang sangat tepuk tangan bila suami isteri bergaduh ni, syaitan. Syaitan ni rajim. Dia yang tepuk tangan sangat-sangat. So sekarang, kita sebenarnya nak bergaduh dengan manusia ke, nak bergaduh dengan syaitan? Kalau kita nak bergaduh dengan manusia, itulah bergaduh dengan suami korang, tak habis-habis. Tunggu berhari-hari, bila nak pujuk, nak nunggu dia pujuk. Apa benda, suami banyak kerja nak buat. Ataupun suami kita duk mengajuk. Tak payah lain sangatlah suami awak kalau mengajuk tu. Puan-puan, masak je sedap-sedap, pergi panggil dia makan. Hilang mengajuk dia, insyaAllah. So, saya selalu buat macam tu, berkesan. Kalau, so bila kita kata kita nak lawan syaitan, Allah suruh kita lawan syaitan, bukan manusia. So syaitan, kita cara nak lawan macam mana? Tak ada cara lain, berbaik dengan suami. Minta maaf dengan
suami. Maksudnya apa? Tu kita lawan syaitan lah tu, sebab syaitan tak suka. Syaitan benci suami isteri berbaik. Syaitan dah puas ni hasut jadikan satu pergaduhan berlaku. Kan ada kan kalau orang yang tak ingat Allah bila bergaduh, elok-elok pergaduhan tu kecil je. Dia jadi besar. Sebab itu tak pelik. Zaman ni zaman sangat ujian kepada suami isteri, iaitu perceraian yang sangat banyak berlaku. Semuanya, bukan semualah, kebanyakan. Bila pegawai-pegawai agama tanya, pegawai agama pun tahu kenapa bercerai kan. Dia orang cakap sebab-sebab kecil je puan. Kalau saya tanya, ada satu ustaz tu, ada Ustaz Ismail, dia pun kerja di Jabatan Agama, bahagian nikah kahwin. Itulah saya tanya dia, Ustaz setuju tak zaman sekarang ni ramainya pasangan yang bercerai, Ustaz? Dia kata, ya Allah puan, betul. Betul puan. Sebab dia pun isteri dia, Ustaz kata isteri dia tengok live saya. So saya sempatlah tanya, saya cakap, Ustaz saya nak cuba, saya punya niat buat live ni Ustaz. Saya nak suami isteri di luar sana, mana-mana yang berniaga ataupun salah seorang yang berniaga, mereka berjaya bisnes, mereka juga berjaya pertahankan rumah tangga. Sekaligus berjaya pertahankan institusi kekeluargaan dan anak-anak kita yang bakal jadi penentu masa depan negara dan dunia. Kan? Biarlah mudah-mudahanlah takdir Allah. Hai sayang, saya nak sambung. Kita ada kelas boy. Itulah. Tunjuk muka je. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Semoga semua semangat, kekal. Orang kata jaga social distancing dalam keadaan pandemik. Dan insyaAllah tak lama lagi dia akan jadi endemik. Alhamdulillah. Lebih banyak ekonomi dibuka. Kami pun bersedia sebenarnya untuk nak orang kata menadahkan tangan, memberikan ilmu, menghulurkan bantuan insyaAllah dari segi knowledge lah insyaAllah. Terima kasih banyak semua. Saya nak pergi mana ni? Pergi kelas. Kita ada stage kat office. Kita Kan? asing-asingkan. Kita pecah-pecah kan. A few studio lah sebenarnya insyaAllah. Yang berada di bengkel online e-Kesusanan Johor. Teruskan. Jangan buat kerja separuh-separuh. Bila kita belajar, benda yang menaikkan, memuliakan seseorang adalah ilmu sebenarnya. Semalam ada terbaca satu quotes lah, sama ada Ultimate Share. Very good. Dia cakap macam ni. Pasal ilmu kita kemuliaan untuk ada ilmu. Dia cakap macam ni Jap. Sabar nak Allah, time cari ni lah dulu. Ni. Imam Syafi'i rahimahullah dia kata, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i. Saya ulang balik ni, Imam Syafi'i kata, barang siapa tak mau merasakan pahitnya belajar memang tak senang, pening. Betul. Ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ini saya tengah makan vitamin sebenarnya. Bukan gula-gula. Ni defend daripada SKV Malaysia. Nampak? So kalau kita ni nak pandai, kita kena berlalu cabaran belajar. Memang kadang tak senang. Kadang-kadang tengah belajar. Tengah online kan. Datanglah kadang-kadang anak-anak lah, siapalah kan. So saya tahu. Dan kadang-kadang pening kepala. Rasa macam nak give up pun ada. Tapi insyaAllah itulah yang sebenarnya keberkatan menuntut ilmu. Sebab kadang-kadang doa guru jugalah, insyaAllah dia akan macam memberikan kita rezeki yang mencurah-curah, pemeliharaan daripada Allah SWT juga insyaAllah. Okey seorang. Okay, Thank you so much Tuan Najib. Terima kasih abang. Okey, cukuplah kan. Cukuplah suami saya share, memang sangat penting. Belajar tak senang. Belajar tu mujahadah, satu perjuangan. Siapa yang orang yang sedang menuntut ilmu dan sedang mengajar ilmu, lalu dia amalkan juga ilmu tersebut, Allah Ta'ala sentiasa merahmati kehidupan mereka. Semoga kita termasuk dalam golongan itulah. Orang yang menuntut ilmu dan orang yang memberi ilmu dan orang yang menyebarkan ilmu. Siapa yang share hari ini, saya ucapkan terima kasih. Moga-moga kalian menjadi orang-orang yang menyebarkan ilmu dan Allah beri kita kebaikan dan pahala di sisi Allah. Dan Allah beri berkah dan Allah jadikan kita semua ni orang-orang yang mengamalkan ilmu. Okey korang, itu saja saya nak share. Terima kasih banyak. Alhamdulillah dapat jumpa pagi ni. So jangan lupa di naktarikpelanggan.com untuk kelas RPM Real Life. Hanya RM10 sahaja. InsyaAllah kalau nak belanja siapa-siapa adik-beradik ke kawan-kawan ke, InsyaAllah tak akan rugi dan mereka pasti akan berterima kasih kepada tuan-puan. Dan juga kita juga running kelas boy yang diberikan oleh Tuan Najib Asadok, yang diturin oleh Tuan Najib Asadok. Boy ni adalah usaha sama, kerjasama kita dengan Kerajaan Negeri Johor.
kita nak bantu rakyat negeri Johor supaya semua sama-sama menjadi peniaga yang berjaya dunia akhirat lah insyaAllah. Okey korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.